Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah. Sekali lagi kita dikumpulkan setelah kita menunaikan solat fardu maghrib untuk mengikuti satu majlis ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga, dan sama-samalah kita menanam niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkatan dengan ilmu itu terus melekat di dalam hati kita. Yang saya hormati pengurusi, bersenjata kuasa, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Masih lagi membincangkan fiqh jenazah dalam soal jawab jenazah, dan kita telah mensyarahkan 12 soalan sebelum ini. Sampailah kita masuk ke soalan yang ke-13. Bolehkah mengkafankan mayat dengan pakaian yang dipakainya? Bolehkah mengkafankan mayat dengan pakaiannya? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin kaum munafik, Abdullah bin Ubay, yang sangat dengki dan dendam kepada Islam, meninggal dunia, maka datanglah anaknya yang bernama Abdullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kaum munafik ni apa? Dia orang Islam, munafik kan, tapi dia munafik. Wahai Rasulullah, kata anak kepada Abdullah bin Ubay ni, berikanlah kepadaku bajumu itu untuk mengkafankan ayahku. Anak dia ni minta baju Rasulullah untuk bagi pada arwah ayah dia ni. Meskipun Abdullah bin Ubay adalah musuh Islam, namun kerana menghargai anaknya yang telah masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan anaknya itu. Lalu Abdullah mengkafankan baju itu kepada jenazah ayahnya. Pada ayahnya tu musuh Islam, tapi Nabi bagi baju dia sebab mengenangkan anak dia tu yang telah masuk Islam. Berdasarkan hadis ini, Imam Bukhari mengatakan bahawa mengambil pakaian untuk dijadikan kain kafan bagi si mayat adalah dibolehkan. Maknanya kita ambil satu bab dulu. Boleh tak pakaian ni, pakaian biasa kita pakai, jubah ke, baju Melayu ke, ni pakai pada jenazah? Hadis ini kata boleh. Maknanya satu bab kata boleh. Ni belum cerita lagi tentang perbuatan Rasulullah, dia bagi bajunya kepada orang munafik tadi, ya. Maknanya dari segi hukum, kita tak ada kain kafan, nak pakaikan jubah dia boleh, nak pakai baju Melayu dia boleh, kerana syarat mengkafankan jenazah ialah mesti menutup aurat, itu sahaja. Maknanya apa sahaja benda yang boleh tutup aurat dia, bahkan kalau tak ada pakaian langsung, ada apa, daun pisang je, balut dengan daun pisang kan, balut macam orang dalam medan perang kan, tak ada apa, pakaian dia hancur. Itu je lah pakaian dia. Rasulullah SAW juga ikut menghantar jenazah Abdullah bin Ubay ini ke kubur, dan bahkan berhasrat ikut menyembahyangkan jenazahnya. Nampak akhlak Rasulullah ini, padahal ni orang musuh dia, musuh Islam, benci sangat ke Islam, tapi bila dia meninggal, bukan sahaja Nabi bagi dia baju, bahkan ikut jenazahnya itu sampai ke kubur, bahkan berhasrat ikut menyembahyang ke jenazahnya. Umar bin Al-Khattab yang merasa hairan melihat perbuatan Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, adakah kamu nak solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik itu? Kata Umar bin Al-Khattab. Kita kenal Umar bin Al-Khattab ni seorang yang tegas sekarang. Rasulullah, ni orang munafik ni, kau nak solatkan jenazah pemimpin kaum munafik tu? Lalu jawab Rasulullah SAW, bagilah aku kesempatan untuk aku solatkannya dahulu, wahai Umar.
Nabi kata tunggulah Umar. Nabi tahu Umar ini dah marah dah ni. Sabar Umar, bagi aku solatkan jenazah dahulu. Lalu Umar berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimanakah kamu boleh solatkan jenazahnya? Bukankah dia telah melakukan itu dan ini? Bukankah Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falay yaghfirallahu lahum. Surah At-Taubah ayat 80 bermaksud kamu memohonkan ampun bagi mereka ataupun kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka, sama saja. Sekalipun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun bagi mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Maknanya Umar ini, dia baca, punyalah ketegasan Umar ini, dia baca ayat ini, dia ingatkan Rasulullah tentang surah Taubah ayat 80. Ya Rasulullah, ini orang munafik, kau nak solatkan dia? Minta ampun pada kita, mohon ampun untuk dia pun Allah takkan ampunkan walaupun 70 kali. Ini dibacakan daripada surah At-Taubah tadi. Lalu jawab Rasulullah SAW, wahai Umar, biarlah aku solatkan jenazahnya. Seandainya aku tahu bahawa Allah akan memberikan keampunannya baginya, jika aku memohonkan ampun sebanyak lebih daripada 70 kali, nescaya aku pohonkan keampunan baginya sebanyak lebih daripada 70 kali. Maknanya lebih daripada 70 kali. Kata Nabi, kalaulah Allah Ta'ala bagi keampunan, bagi keizinan, kalau seandainya Rasulullah buat keampunan ni, minta ampun untuk si Abdullah bin Ubay ni lebih daripada 70 kali, baru Allah ampunkan dia, maka kata Nabi, aku akan buat macam tu, lebih daripada 70 kali aku akan minta ampun. Maknanya Rasulullah betul-betul berhasrat mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya. Begitulah. Namun Rasulullah SAW tetap melaksanakan solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay. Lalu setelah itu datanglah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat yang berbunyi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih, dan janganlah kamu sekali-kali melaksanakan solat terhadap jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Surah At-Taubah ayat 84. Tiba-tiba Allah tegur Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut setelah itu. Maknanya kita ambil beberapa tajuk kat sini ialah, selain daripada tentang keharusan boleh pakai pakaian untuk kafankan jenazah, kita melihat kepada akhlak Rasulullah, yakni pemaaf. Walaupun dia musuh Islam, tapi dia masih Islam, Nabi tetap memaafkan dia. Umar kata tak boleh. Dia bacakan ayat daripada surah Taubah ayat 80 yang Allah maksudkan, sekalipun kau minta ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, banyak 70 kali tu kita minta ampun untuk, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah ampunkan dosanya sebanyak 70 kali, tetap Allah tak akan bagi ampun pada dia kerana mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tak akan bagi petunjuk pada mereka. Maknanya Umar tegaskan kepada Nabi. Lalu jawab Nabi apa? Kalaulah 70 kali pun Allah Ta'ala tak ampunkan, tapi kalau lebih daripada 70 kali Allah ampunkan, nescaya aku akan minta ampun. Akhlak Rasulullah ini ialah, walaupun orang itu yang buat jahat padanya, musuh padanya, dia tetap kasih kepadanya. Nabi kesian padanya. Ini akhlak Rasulullah. Dan dia tidak akan buat apa-apa yang bertentangan dengan apa yang Allah larang. Maknanya sebelum itu Allah tidak melarang, sehinggalah perbuatan Rasulullah itu dibuat, maka barulah datang teguran Allah. Barulah Nabi kata, aku tidak akan buat lagi. Maknanya ini adalah sebagai satu ibrah pada kita juga, ya. Tumpuan kita sekarang ini ialah, perbincangan kita ialah mayat boleh dikafankan dengan pakaian. Itu tadi bab yang lain. Tumpuan kita sekarang ini ialah mayat boleh dikafankan dengan pakaian. Ibnu Al-Mubarak, seorang ahli hadis yang zuhud lagi taat beribadat, dia memiliki sebuah pakaian yang selalu digunakan ketika melaksanakan solat tahajud pada waktu malam. Ibnu Mubarak ni, Al-Hafiz. Al-Hafiz ni kalau orang Arab, dia hafal hadis. Kita orang Melayu kita ni Hafiz, orang hafal Quran kan. Seorang ahli hadis yang zuhud, dia ada satu pakaian yang cukup dia suka. Setiap kali nak tahajud, dia pakai pakaian tu.
Ketika menjelang kewafatannya, dia berwasiat agar dikafani dengan pakaian tersebut. Katanya, jadikanlah pakaianku ini sebagai kain kafanku nanti setelah aku meninggal, sebab aku seringkali melaksanakan solat dan qiyamul lail dengan memakai pakaian ini. Ini seorang ulama, dia jadikan pakaian itu sebagai saksinya. Dia nak inilah pakaian kafanku nanti. Lalu Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin berkata, sesungguhnya peninggalan orang-orang soleh akan mendatangkan faedah kepada orang soleh generasi berikutnya, seperti pakaian, serban dan kasut mereka. Bahkan generasi berikutnya akan mengenal pasti bahawa ia adalah milik kepada orang soleh. Begitu juga dengan fasik. Pakaian dan serban mereka menunjukkan kepada kefasikan dan perbuatan maksiat mereka. Ini adalah perkara yang hanya diketahui oleh orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Ini dia nak syarahkan tentang pakaian tadi, ya. Ini menunjukkan bahawa kalaulah kita nak kafankan jenazah dengan pakaian, tidak jadi masalah, ya. Salah ke? Tidak, ya. Adakah itu sunnah ataupun benda yang harus? Apakah hukumnya? Hukumnya ialah harus. Maknanya sebaiknya ialah kain kafan. Tak ada langsung. Sebab apa? Kenapa sebaiknya kain kafan? Sedangkan Nabi sendiri bagi baju dia pada Abdullah bin Ubay. Kenapa dia pula harus saja, tidak disebut sebagai sunnah? Kerana pakaian yang elok itu sebaiknya kita hadiahkan, sedekahkan pada orang yang hidup. Maka manfaatnya lebih banyak, lebih besar daripada dipakaikan pada orang mati yang tidak ada lagi hasil sesudah itu, yang mana pakaian itu kita tahu akhirnya akan jadi repot. Maka manfaatnya itu hanya sekali je. Maka sebaiknya pakaian pada jenazah adalah sehelai kain yang tidak berjahit. Maknanya pakaian yang kita sendiri tak pakai, pakaian yang tak berjahit. Kan? Kalau kita nak pergi masjid, malas nak jahit baju ni kan, nak kain. Walaupun bukan kain putih, kain biru sekalipun kan, nak tak kita balut badan kita kan, pergi semayang pakai macam tu, tak kenalah kan. Maknanya begitulah dikatakan bahawa keharusan boleh, tapi sunatnya ialah kain putih. Soalan yang ke-14, adakah sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang warna kain kafan? Ada tak Nabi sebut tentang warna kain kafan ni? Jawapannya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam sepotong hadis, "Albasu bayada fa innaha khairu siyabikum aw min atyabi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian yang berwarna putih, kerana dia adalah sebaik-baik warna pakaian bagimu, dan kafankanlah orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan kain berwarna putih. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Maknanya warna sunat kita ni, Nabi suka warna putih, kita pakai baju putih kan. Habis warna lain pun boleh. Sunat ini dia berbeza-beza kan. Maknanya kalau kita kata, kau ni pakailah baju warna putih, kata orang kan, kan sunat putih tu dia pakai warna lain, contoh saya pakai warna lain. Jadi kita jangan pandang sunat pada warna saja, tengok pada sunnah pada pakaian pula. Jubah, jubah dia pun sunnah juga, Rasulullah pakai jubah. Ambil sunnah pada pakaiannya pula. Kalau dia pakai baju Melayu je, ataupun dia pakai t-shirt saja kan, warna lain pula. Jangan kita pandang pada bentuk pakaiannya ataupun warnanya, pandang pada sunnah pemakaiannya pula. Maknanya dia pakai kerana nak menutup aurat, itu pun sunnah. Maka ini pun kita boleh pandang, maknanya sunnah ini boleh pelbagai. Tak semestinya kita berpakaian sebagaimana apa yang Nabi buat A to Z itu, inilah sunnah. Tidak, ya, tidak semestinya. Maknanya kalau kita pandang orang lain, lihat dengan kacamata yang lain. Maknanya ini ada sunnah pakaian menutup aurat dan sebagainya, ya. Pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang indah, dan ia adalah sebaik-baik pakaian bagi seorang mukmin. Pakaian yang berwarna putih ini banyak disebut dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang terdapat dalam doa iftitah, dan bersihkanlah diriku daripada dosa-dosa dan pelbagai kesalahan sebagaimana kain putih bersih daripada noda kotoran. Kita baca doa kan sebelum semayang, sebelum apa kita baca Al-Fatihah tu, iftitah tu antaranya, ya Allah, bersihkan diriku daripada dosa-dosa dan pelbagai kesalahan sebagaimana kain putih bersih daripada noda kotoran. Kain putih kita ni kotor kan, kemudian kita pergi berendam
dalam sabun ke, dalam klorok ke, dia akan kembali jadi putih balik. Umar radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan oleh Malik dalam kitab Al-Muwatta pada bab terakhir berkata, aku sangat kagum apabila para pembaca Al-Quran memakai pakaian yang berwarna putih. Kata Umar, pembaca Al-Quran ni, qari, orang yang bacakan Quran, hafiz Quran ke, suka pakai warna putih, aku sangat kagum, kata Umar. Sabda Rasulullah SAW tersebut di atas merupakan dalil bahawa kain kafan yang disunahkan dikafankan pada si mayat adalah kain kafan yang berwarna putih. Dan ini boleh jadikan sebagai doa agar Allah SWT memutihkan, yakni membersihkan mayat tersebut daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita harap bila kita letakkan jenazah atas kain putih tu, ya Allah, sebagaimana putihnya kain ini, maka putihkanlah segala dosa-dosanya, bersihkanlah dosa-dosanya. Itu pun sebagai satu doa juga, ya, sebagaimana kain putih bersih daripada kotoran dan noda. Seorang penyair Arab berkata, qanaahlah dan redalah engkau terhadap dunia. Qanaah ni satu sifat yang sederhana. Nescaya akan tenang dalam hidup dan tenteram hatimu. Perhatikanlah orang yang mencari dunia dan mengumpulkannya. Sayangnya saat ketika mati, dia hanya menikmati wangian dan kain kafan. Maknanya, kalaulah seorang itu dia sifatnya sederhana, dia ada reda terhadap apa yang Allah telah takdirkan pada dia, maka bila dia reda, dia hidup dengan sederhana, maka hatinya akan tenang. Tenang ni tuan-tuan, satu benda yang cukup mahal, tak boleh dibeli, tak ada orang jual, kan? Orang banyak duit pun, rumah besar sekali mana pun, kalau hatinya tak tenang, dia tak akan bahagia. Tenang ni susah nak digambarkan dengan kata-kata. Tenang ni nak dapat macam mana? Tenang ni bila dia reda dengan segala apa yang berlaku, dan dia rasa sederhana, cukuplah, qanaah, berasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada dia. Ini sifat qanaah, reda, rasa cukup, kan? Bila dia rasa cukup, maka inilah sifat yang mendatangkan ketenangan. Cuba tengok pada orang yang mencari dunia dan mengumpulkannya. Kita tengok orang yang siang malam bekerja siang malam nak mencari harta dunia ni, kan? Sayangnya saat dia mati, dia hanya menikmati wangian dan kain kafan saja, kan? Rumah besar macam mana sekalipun, banyak bilik sekalipun, tak ada satu ruang pun tempat ataupun bilik di rumahnya itu orang nak tempatkan dia setelah dia mati. Tak ada, tak sesuai. Melainkan satu lubang kecil yang digali di dalam tanah, itulah rumahnya selamanya. Pakaian dia besar macam mana sekalipun, hebat, cantik macam mana pun, jenama famous sekalipun, luar negara beli, satu pakaian pun tak sesuai dipakaikan padanya, melainkan sehelai kain saja yang menutup tubuhnya itu nanti. Inilah sayangnya. Oleh itu, tidak satu pun akan dibawa ke liang kubur kecuali kain kafan dan wangi-wangian pada kain kafan. Sama ada mereka yang mati di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, itu saja yang dibawa. Raja kita, agung kita kalau meninggal, itu juga yang bawa. Menteri kita ke, pemimpin kita ke, sesiapa pun itulah dia. Ini pastinya menjadi iktibar dan nasihat berharga bagi setiap orang yang mahu mengambil pelajaran. Makna kata, kalau kita ambil iktibar, tentu menjadi satu nasihat yang berharga. Bahawa tak ada apa yang kita bawa ke dalam kubur nanti. Tak ada, kan? Satu apa pun kita tak bawa, melainkan selai kain saja yang orang balutkan pada kita. Dan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan dulu pada mulanya. Dulu ketika mak lahirkan kita, sendiri-sendiri, kosong, bogel, bulan, tak ada orang lahir turun berkasut, tak ada, kan? Ini bayi ajaib ada, kan? Bayi ajaib cerita Indonesia dulu, kan? Kalau tengoklah, kan? Lahir dah ada baju, tak ada, ya? Kamu lahir macam tu, kamu pergi pun macam tu juga. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Sebab tu kita sebut meninggal dunia. Ada sebut ditinggal dunia? Tidak. Dunia tak tinggalkan kita pun, kita yang meninggalkan dunia. Sebab tu meninggal dunia, kan? Meninggal dunia. Dunia yang kita usahakan ni kita tinggalkan. Sebab tu orang panggil dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Akhirat sana baru tempat tinggal kita, ya. Dan kami tidak melihat bersamamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu Tuhan di antara kamu. Maknanya apa sahaja yang kita lihat, harta kita,
orang di sekeliling kita, satu pun tak mampu bagi syafaat pada kita. Sesungguh telah lenyap daripada kamu apa-apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Makna sekutu Allah ni apa? Benda-benda di dunia ini yang melekakan kita, sehingga masuk waktu solat kita dulukan kepentingan dunia. Maka inilah disebut sekutu-sekutu Allah. Kita macam menyekutukan orang, ialah menyamai ataupun melebihkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Maka satu apa pun kat dunia ni yang dulu kita usahakan, yang kita dahulukan, dapat bantu kita setelah kita kembali kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 94. Lalu ahli sejarah berkata ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sudah menghampiri waktu ajalnya, beberapa orang datang membawa kain yang baru. Ketika dia sedang nazak, dia kan pemimpin Khulafa' Rasyidin, Perdana Menteri lah kata kan. Tentulah ramai orang datang, ini pakaian yang paling bagus untuk kamu, kain kafan ini cantik, ini tebal ni kan, kain kafan ni kalis api neraka, contoh kan. Yang paling terbaik lah kan, dia bagi. Dia bertanya, untuk apa kain ini? Ketika itu dia dalam keadaan sakaratul maut. Dia pun tanya, ni kain apa ni, untuk apa ni? Lalu mereka menjawab, kami menjadikannya sebagai kain kafanmu. Ni sebagai kain kafan kau kan. Orang ni tak kita buat yang tu kan. Sahabat-sahabat buat macam tu kat Abu Bakar. Kita kalau tengok kawan kita kat hospital sakit, kita bawa satu set kain kafan. Buat apa ni? Sembai tu kau kan. Macam mana perasaan dia kan? Terus dia cabut wayar-wayar tu kan, kau hajar kau kan. Maknanya tak sesuai lah. Tapi sahabat Nabi, dia berani. Dia tahu Abu Bakar ni seorang yang beriman kan. Dia tahu Abu Bakar tak akan mencercanya kerana bawa kain kafan tadi. Tapi Abu Bakar menjawab, tidak, kata dia. Orang yang masih hidup lebih layak memakainya berbanding orang yang telah mati. Aku ini bakal mati. Jika aku mati, maka cucilah pakaianku ini, yakni pakaian yang telah usang, yang sudah bertahun-tahun dipakainya, tapi dia sering memakainya semasa berjihad, bersedekah, baca Quran dan bertasbih. Lalu jadikanlah dia sebagai kain kafanku. Abu Bakar kata, tak payah, ni kain ni bagus ni, baik buat baju bagi orang pakai, kata dia. Ni baju yang aku pakai ni, bila aku mati nanti kau basuh, kemudian bagi aku pakai kain kafan ni. Maknanya sunnahnya ialah pakai pakaian yang ataupun biasa-biasa dah lah untuk kain kafan kan. Tak payahlah nak bagus-bagus sangat, sebab sunnahnya ialah pakaian bagus ni untuk hidup kan. Kain kafan ni bagi kain kafan yang asal menutup aurat pun cukup dah. Kemudian sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia juga sempat berkata, serahkanlah pakaianku yang satu lagi, bagal dan unta itu kepada Umar, katanya. Ni wasiat dia. Ni pakaian aku yang satu lagi, dia ada selai baju lagi. Baju aku ni, bagal ni, kedai ni, unta ni bagi ke Umar. Dia wasiatkan. Dan katakanlah kepadanya, wahai Umar, bertakwalah pada Allah, semoga kamu tidak mengalami kesusahan dalam kematianmu seperti yang aku alami sekarang ini. Katanya, wahai Umar, berpesan, bertakwalah pada Allah, jangan sampai kau susah macam mana sekarang ni aku susah nak mati. Sebaik saja mereka tiba di hadapan Umar dan menyerahkan hadiah dan pesanan itu kepadanya, Umar terus menangis sambil berkata, kalau beginilah keadaannya, kerana apa? Sayyidina Abu Bakar ni tak tinggalkan harta, 2 helai pakaian saja. Satu pakaian buat kain kafan balik, satu lagi dia hadiah ke Umar. Lalu Umar kata apa? Kalau macam inilah keadaan Abu Bakar, nescaya para khalifah setelah Abu Bakar ini susah nak mengikuti teladannya. Wahai Abu Bakar, kau betul-betul menyusahkan orang, kata dia. Maksudnya apa? Bukan dia nak menghina Abu Bakar, tidak. Kebaikan, ketauladanan, kepribadian yang murni yang ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq ini susah nak dicari ganti oleh khalifah sesudahnya. Susah dia nak ikut, katanya. Kau betul-betul menyusahkan aku, macam mana aku nak buat lebih baik daripada kau, kata dia. Macam itulah ibarat dia kan. Ini nak menunjukkan bahawa ialah pakaian yang kita kata tadi ialah tentang kain kafan berwarna putih, dan yang kedua pakaian yang biasa saja, tak perlulah bermewah-mewahan. Begitu juga dengan hal yang kalau orang kata nak pakai kain ihram, kain telekung, maka tak perlu pun ya. Salah ke? Tak salah, hukumnya tetap harus. Bahkan ada boleh jadi makruh. Macam mana jadi harus dan makruh? Harus kalau misalnya kata pakaian itu memang pakaian dia. Telekung memang biasa, contohnya ibu kita, dia ada pakaian telekung dia, memang dia bawa solat. Jadi telekung dia tu memang dah usang, kita nak pakaikan, boleh, tak masalah, harus kan. Tapi kalau kita beli yang baru,
jenama Siti Khadijah, harga 1,000 lebih, contoh kan. Bukan iklan ke apa, tapi itu yang saya tahu paling mahal kan. Bagilah ni mak saya nak pakai yang terbaik untuk dia. Boleh tak? Makruh hukum dia. Sebab apa? Baik bagi orang hidup, kita sedekahkan atas niat nama mak kita. Mudah-mudahan setiap kali dia solat, maka pahala tu dapat pada mak kita, contoh kan. Daripada kita bagi pada jenazah mak, akhirnya dalam kubur reput, tak ada untung apa pun, baik kita bagi. Maka sebab tu kata makruh, ya. Salah ke? Tak salah, tapi lebih baik kita tinggalkan, ya. Baik. Begitu juga dengan kain ihram. Kalau ihram tu dia dah pakai setiap kali pergi umrah, itulah pakaian dia. Kan, pergi haji, kemudian dia nak pakai waktu mati nanti. Ni ihram ni nanti pakaikan untuk ayah ya. Boleh, tu harus hukumnya. Ataupun kita sendiri nak pakaikan, tak ada masalah. Sebab tu yang diguna pakai banyak kali. Tapi kalau yang baru, yang bersih ataupun baru sekali pakai, elok lagi, lebih baik kita hadiah pada orang lain, ya. Itu saja. Soalan yang ke-15, bolehkah kita memperindahkan kain kafan si mayat? Mencantikkan kafan. Rasulullah dikafankan dengan apa? 3 helai kain saja, tanpa jubah, tanpa serban. Nabi tak ada pakai jubah, tak ada pakai serban. 3 helai kain yang kosong dihamparkan, diletakkan jasad Rasulullah, lalu dikafankan. Maka kita perbuatan sekarang ni, kita buat jubah, buat baju, buat seluar, boleh tak? Maka hal ni boleh. Dah masuk waktu ya? Berhenti ke? Belum lagi? Berapa minit lagi? 7 minit. Ada waktu kecemasan lagi kita boleh sambung ni? Dah boleh dah sekarang? Alhamdulillah. Jawapannya, boleh tak kita cantikkan kain kafan si mati ni? Jawapannya, ya, boleh. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafanah fa innahum yab'asuna fi akfanihim wa yatazaruna fi akfanihim." Jika salah seorang di antara kamu diamanahkan untuk mengurus jenazah saudaranya yang telah meninggal dunia, maka hendaklah dia membaguskan pemakaian kafannya. Sebab di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dengan kain kafannya, dan mereka akan saling berziarah sesamanya dengan memakai kain kafannya itu. Maksudnya kat sini, ya, jika kamu kafankan jenazah orang yang mati, sama ada keluarga kita, kawan karib kita, sahabat handai, maka kafankanlah dia dengan baik tanpa berlebih-lebihan. Maknanya boleh. Nak pakai pakaian kafan yang paling bagus pun boleh, tak ada masalah. Sebab sifat berlebih-lebihan dilarang dalam agama. Jangan lebih sangatlah. Kalau lelaki kita buat 3 helai, tak apalah. Sunnah Rasulullah 3 helai. Kalau perempuan buat 3 helai pun boleh, nak lebih 5 helai pun boleh, 7 helai pun boleh. Jangan sampai 9 helai, membazir kan. Dia ada perincian dia. Kenapa orang perempuan lebih daripada lelaki? Kenapa? Sebab apa orang perempuan lebih daripada lelaki? Sebab orang perempuan selalu melebih-lebih dari lelaki kan. Tidak. Jangan ya. Sebab orang perempuan auratnya lebih daripada lelaki, maka kita perlu jaga batasan itu, dilebihkan sedikit. Jika tak ada keperluan, 3 helai pun cukup, ya. Maka malah bermanfaat baginya ketika itu hanyalah amal solehnya. Maknanya kain kafan yang berlebihan tak akan datangkan sebarang manfaat bagi si mati. Malah yang bermanfaat hanyalah amal solehnya, bacaan zikir dan solatnya. Seandainya kamu jahit kain kafan daripada emas, kamu letakkan mahkota di atas kuburnya, dan kain kafan yang terbuat daripada perak, maka sama sekali semua itu tidak mendatangkan sebarang manfaat pun baginya. Kita bagilah kain kafan yang paling bagus sekali, diperbuat daripada sutera, diperbuat daripada emas, kalis api dan sebagainya kan. Semuanya tak ada manfaat baginya lagi, ya. Apa yang bermanfaat baginya itu hanyalah amal soleh, dan dia menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mati tanpa diberi kafan, maka amal solehnya lah yang akan mendatangkan manfaat kepadanya. Jadi memperindahkan kain kafan, yakni memilih kain kafan yang bagus, berwarna putih, bersih daripada kotoran, inilah yang dimaksudkan dengan ihsan dalam masalah kain kafan. Maknanya kalau kita nak kafan jenazah, cari kain yang mungkin bagus sikitlah, janganlah terlalu usang, ya. Zaman kita ni zaman yang tak darurat pun. Kita ni wajib kain kafan selai saja, asalkan menutup aurat. Tapi dalam keadaan sekarang ni tak darurat pun,
kafanlah dengan 3 helai kain, yang bagus sikit, yang tak ada kotor-kotor dia, pakaikan. Berlebih-lebihan dalam memberikan kain kafan kepada si mati adalah dilarang. Seperti mana sabda Nabi SAW, la taghalu fil kafani fa innahu yaslabu sari'a. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam memberikan kain kafan, kerana kain itu akan segera hancur. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan berlebih bazir. Waktu kalau saya bentang kain kafan 3 helai cukup. Kemudian 3 helai itu kalau dia kata nak buat bajulah kan. Daripada 3 helai itu kita ambil selai, kita buat baju, lipat 2 muat balai. Jadi 2 helai lapis bawah, 1 helai buat baju. 3 helai lah tu kan. Tapi kita mencantikkan lagi. Itu nama cantikkan. Cantikkan tu apa lagi? Kita kafankannya dengan, diikatnya dengan 5 utas tali. 3 utas boleh tak? Boleh. 2 utas pun boleh, tak ada masalah. Atas dengan bawah je kita nak ikat, tak ada masalah. Sebab tujuan tali tu ialah untuk mengelakkan kain kafan terbuka. Itu saja. Dalam kubur tali semua dilonggarkan. 5 utas kadis, kepala, di tangan, di pinggang, di lutut, kemudian di hujung kaki. Cukup dah, ya. 7 melampau sangat, ya. Kalau kita tengok sinetron cerita Indonesia, dia buat 7. Kepala dia ni, kat tekak dia, lepas tu kat tangan dia, kat pinggang dia, kat lutut dia, kat buku lali, kat ujung. Memang kita takut dah tengok macam pocong macam ni kan. Tengok baru-baru ni viral, dia nak keluarkan jenazah daripada kampung tu bawa ke tempat lain, 100 km bawa naik motor kan. Ada viral baru ni kan. Dia angkat jenazah naik motor kata dia, sebab kereta tak muat lalu situ. Diboncengnya mayat kat belakang. Jadi bonceng tak ada masalah lah, mungkin keperluan dia macam tu. Tapi cara dia kafankan jenazah tu, dia ikat kat sini, memang nampak seketul badan manusia. Kita tengok pun seram kan. Dah macam pocong lah kan. Jadi sebenarnya benda itu menakutkan lah kan. Maknanya boleh tak? Boleh, tapi seram lah kita tengok kan. Baik, balik kepada tadi. Artinya kain itu akan segera hancur dalam tanah, lalu dimakan oleh ulat-ulat setelah berlalu 3 hari dalam kubur. Ya, jangan berlebihan. Satu lagi bab kain kafan ni, kadang-kadang orang ikat ketat sangat. Tak perlu ketat. Nampak memang cantik, kemas. Dia buat cantik, ketat lagi, tarik lagi. Dia macam rap tu tak? Bukan nak kafan mayat, dah rap nak mayat tu kan. Jangan, itu menyeksa si mati. Ikat ketat-ketat sekalipun kan, macamlah mayat tu lari kan. Tak lari tuan-tuan. Tujuan ikat tu untuk elakkan yang terbuka je. Maka ikat biasa dah lah, tak payah ketat-ketat. Yang sakit, kadang-kadang nampak kesan lekuk kat tangan dia ni, kesan dia sakit, apa, ketat sangat ikatan dia tu ya. Jadi kita masuk waktu isyak dulu, kemudian kita sambung sikit lagi bahaskan soalan yang ke-15 ini.
Baik, kita sambung sedikit saja lagi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang zuhud dia dan lagi bijak, di mana dia menjadi pembaharu urusan umat pada setiap 100 tahun sekali. Kata ulama, setiap 100 tahun pasti akan ada satu orang yang akan membawa pembaharuan kepada Islam. Dia menjawab jawatan khalifah pada usia 39 tahun. Muda, 39 tahun jadi khalifah. Dia memimpin umat dengan zuhud. Dia mentadbir 22 negara. Nampak bila kita ada khalifah, 22 negara menjadi satu kawasan khalifah. Sekarang kita pecah-pecah dah, tak ada khalifah kan. Wilayah kekuasaannya sampai ke sempadan Spanyol, Jaihun, Sindhi, sehinggalah ke India. Besar laluan dia. Namun demikian, dia hanya memiliki sepasang pakaian saja. Bayangkan, pemerintah 22 buah negara, selai pakaian saja. Kita ni tak perintah apa pun kan. Tapi pakaian kita tu dah penuh almari, kat luar tu dah bersepah lagi dengan bakul lagi kan, dan belah air lagi kan. Tak ada tempat dah nak letak pakaian kita ni, banyak sangat ya. Dia mencuci pakaiannya tu pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat dia mesti cuci. Sementara tunggu kering, dia akan duduk atas katilnya. Maknanya macam mana duduk tak tahulah, sama ada dia pakai towel juga kan, tapi dia tak keluar bilik, duduk je kat bilik dia sementara nak menunggu kering. Sampailah pakaiannya kering, dia ambil pakaian itu dan kemudian berangkat ke masjid untuk solat Jumaat dengan menggunakan pakaian itu. Ramai orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, mengapakah kamu tidak berdandan dan berhias diri seperti selayaknya seorang khalifah? Apa kau ni tak pakai cantik sikit kan, zuhud sangat di pakaian kau ni? Dia menjawab, tidakkah kamu bayangkan jika kamu melihatku pada satu hari nanti di dalam kubur setelah 3 hari aku dikebumikan? Cuba kau bayangkan keadaan aku setelah 3 hari aku dikebumikan. Tentu kamu akan melihat satu pemandangan yang cukup menjijikkan pada diriku. Maknanya satu mayat bila dalam kubur lepas 3 hari, tentu badannya dah hancur, matanya dah robek, mulutnya dipenuhi dengan ulat, badannya kembung nak pecah dah. Apa yang aku harapkan sekarang ini hanyalah berbuat semampuku untuk menjalankan amanah yang sangat besar ini. Ketakutan Khalifah Umar ini ialah menanggung amanah yang cukup besar ini. Pemimpin adalah orang yang pertama akan disoal di akhirat nanti. Sebab tu dia takut sangat ni amanah ni kan. Oleh itu sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberikan kain kafan, kerana kain itu akan segera hancur, membawa maksud. Janganlah kamu mengutamakan kain yang mahal untuk dijadikan kain kafan, sebab kain itu akan hancur 3 hari setelah berada dalam kubur, dan yang tinggal tersisa hanyalah amal soleh saja. Tu patut kita bagi keutamaan ya. Penyair Arab bagi tahu, wahai orang yang berazam memakmurkan dunia. Kitalah orang yang berazam nak kerja dunia, nak cari rumah yang besar ke apa saja usaha kita untuk dunia ini. Adakah kamu bersedia memakmurkan dunia yang hancur ini? Maknanya kita ni nak membangunkan dunia yang pasti akan hancur. Wahai orang yang berhasrat menimbun harta duniawi, sedarlah harta bertimbun hanya membawa pelbagai kesedihan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan jadi rebutan kan. Bila kita meninggal, mulalah anak-anak kita pun berebut harta pusaka, tanah dan sebagainya. Berapa ramai adik-beradik yang tak bertegur siapa sebab harta ni kan, memberikan kesedihan pada kita yang telah mati. Harta yang kita usahakan itu menjadi rebutan. Bahkan ke akhirat nanti pula akan ditanya pula, daripada mana kamu dapat dan bagaimana kamu gunakan. Allah, kesedihan saja harta yang banyak ini. Wahai orang yang meletihkan diri sendiri kerana mengejar dunia, kita ni penat siang malam bekerja. Mengapakah engkau rela berletih-letih kerana sebuah kerugian? Kenapa nak berpayah sangat ni untuk sebuah kerugian? Ya, maknanya benda yang kita akan tinggalkan. Hadapkanlah dirimu dengan rohmu dan isilah ia dengan keutamaan-keutamaan. Fokus pada roh kita ni. Maknanya isikan dengan kerohanian kita ni, dengan apa saja benda yang manfaat pada kita. Sebab kerana kamu menjadi manusia kerana roh, bukan kerana jasad. Kita ni jadi orang kerana ada roh dalam badan kita, bukan kerana jasad kita ini. Maka kita kena tahu bahawa satu hari nanti tuan-tuan, sekaya mana kita, sehebat mana pun kita, satu hari nanti kita semua akan jatuh muflis. Jatuh muflis.
Sehinggalah saya katakan tadi, tidak ada satu ruang pun dalam rumah kita yang boleh kita duduk setelah kita mati, melainkan satu lubang tanah yang sempit dan gelap di bawah tanah. Tak ada satu pakaian pun yang hebat-hebat dalam rumah kita, dalam gerobok kita yang boleh kita pakai, melainkan sehelai kain saja yang membalut tubuh badan kita. Dan ketika itu kita tahu kita dah muflis dunia, tapi jangan sampai kita muflis akhirat. Itu yang paling kita takut. Masa itulah baru kita nak meratap pilu, nak minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, kata dia, untuk aku beramal soleh. Waktu itu dah terlambat. Jangan sampai saat itu tiba baru kita nak tersedar, dah terhantuk baru tengadah. Jangan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan hari ini melalui beberapa topik kita bincang ni, 4 topik, mudah-mudahan memberikan satu manfaat yang besar pada kita, ibrah pada kita, dan mudah-mudahan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Saya minta ampun, minta maaf atas kekurangan dan keterlanjuran kata-kata, dan masih ambil satu lagi saya nak pesan ya pada jemaah ya. Kalau parking motor tu jangan parking kat tempat yang disediakan untuk penceramah ya. Susah sebab tuan-tuan punya tempat ni dia highland kan, highland, tanah tinggi kan. Bila tanah tinggi ni kita nak masuk ke belakang nak undur tu susah. Tidak ada motor halang tu, saya takut, bukannya sebab saya tak boleh masuk, takut motor tu jatuh. Jadi bila dah halang tu agak susah lah. Parking yang disediakan tu cuba elakkan daripada parking situ ya. Maknanya tak mengganggu laluan orang lain dan tidak merosakkan kenderaan yang kita tinggalkan kat situ ya. Sekali itu daripada saya, minta maaf sekali lagi. Kita insya-Allah bertemu lagi kita dalam kesempatan, taguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.